Saya lihat di parlimen dalam hari ini, saya lihat ada yang masalah menggelupur, marah terus. Saya pun tak faham. Marah, benci, dan tidak ada satu suara kalau di kalangan pembangkang yang nak menyokong langkah pemberantasan rasuah. Bagi saya aneh. Saya semasa pembangkang, bila ada cadangan pemerintah pada ketika itu mengusulkan penubuhan SPRM, saya dukung. Ada langkah yang berani, saya dukung. Malah saya kata, mengapa belum cukup berani? Dan kalau sudah lihat dalam media sosial, istilah penyakau itu paling ditakuti dan dimarah dan digeruni oleh setengah puak. Saya hairan. Padahal amalan penyakau itu menyeluruh. Baru-baru ini ada tindakan SPRM terhadap salah satu tokoh besar yang dia dianggap di kalangan paling maha kaya. Belum ada suara dari pembangkang yang menyokong. Malah ada yang membela. Dia kata Anwar ini belum habis dengan dendam kesumatnya. Ini cerita lama. Saya nak tanya saudara, kalau hari ini saya kumpul 10 bilion masuk poket saya dan saya gunakan untuk memperkayakan diri, keluarga dan harta seluruh dunia. Kemudian 7 tahun kemudian setelah saya bersara atau lebih awal, saya tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh, ini dendam. Sudahlah, dia pun dah tua. Inilah penyakit yang akan menjalar dan akan melemah, melahirkan semangat bangsa. Kita harus beri mesej yang jelas. Kamu rampak harta negara, kamu curi wang rakyat, tak dapat tangkap hari ini, esok tapi tangkap. Tak dapat esok, bulan depan. Tak dapat bulan depan, tahun depan. Tak dapat tahun depan, 10 tahun depan. Tangkap, pasti tangkap. Barulah boleh negara diselamatkan, saudara. Kita hari ini menanggung hutang 1.5 triliun ringgit. Kalau kita lihat kontrak, sebut saja. Jana Wibawa, kiri. Spenko, kiri. Projek tempatan banjir, tiris. Minyak mentah. Minyak masak ni pun disakau juga. Diesel bocor. Jadi negara apa ini? Dan oleh itu pimpinan tidak ada keberanian. Semua kontrak terus saja. Saya beritahu rakan-rakan saya menteri ramai di sini. Saya kata kerja menteri ini bukan meneruskan, menilai, mengkaji, menelurusi cara terperinci. Apakah proses itu terus? Apakah bersih? Apakah tidak boleh dijimatkan? Dari semua, beli mesin, beli kereta, beli ubat, apa sahaja, teliti supaya wang rakyat diselamatkan dan pulang kepada rakyat. Bukan untuk pulang memperkayakan kita, tidak. Pulang kepada rakyat. Sebab itu saya kata pelarasan gaji tidak dikaji 10 tahun. Ini masuk 12 tahun. Tapi pemimpin-pemimpin dari maha kaya mereka, gaji penyawa awal yang setia dan sokong dan kerja bertugas lumus, ada sebagian kecil yang kurang. Ya betul, itu kita akan teliti. Tapi majoritinya kerja dengan baik. Tapi tidak ada pelarasan gaji, tidak ada dan kuasa mengkaji seperti mana lazim berlaku tiap 10 tahun. Saya warisi sistem hutang berlumpuh, defisit masa itu 56%. Alhamdulillah dalam 1 tahun kita turunkan defisit kepada 5%. Tetapi dalam kurangkan defisit, tangguhkan beberapa projek raksasa, saya masih bersama KSN, KPPE dan Jemaah Menteri memutuskan
akan terus melaksanakan perasan gaji tahun ini juga kepada penjawat awam. Tapi sudah harus kerjasama. Tolong selamatkan negara ini. Halang agensi-agensi, jabatan-jabatan dari meneruskan kebocoran. Lapor sesiapa yang melanggar. Baru boleh kita serahkan kepada SPRM untuk bertindak. Ini bukan kerja SPRM sahaja. Ini kerja kita. Dengar, lapor. Jangan fitnah. Jangan khianat. Tadi Saudara Stephen Sim beri pengajaran dari leluhur bangsa. Era Kesultanan Melayu Melaka yang agung, yang hebat, yang kemudian hancur lebur menjadi Formosa, kota yang usang. Ya, banyak faktor, tetapi saya setuju dengan beliau. Kalau kita kaji VN Raja Mendelia dengan si Kitul, itu memang kerana tamak haloba, kerana cemburu, dan akhirnya khianat. Pintu, pagar, tembok istana dan kawasan benteng pertahanan Melaka itu perlahan-lahan pengkhianat ini buka. Kerja segitu arahan Raja Mendelia, sebab cemburu buta, khianat dan nafsu serakah tamak haloba. Pengajaran kepada kita. Sebelum itu Ibn Khaldun beri pengajaran dalam Muqaddimah. Generasi awal dengan semangat esprit de corps, kekitaan, idealisme, asabiyah yang positif, itu mengangkat darjat kemanusiaan, bina negara madani dengan idealisme. Satu generasi berlalu, dua generasi berlalu, idealisme mulai terhakis. Generasi penerus semua matlamatnya kuasa dan kekayaan. Nawaitunya bukan ikhlas al-amalillah, tetapi untuk memperkayakan diri. Maka rasuah, penyalahgunaan kuasa, megah-megah dengan kehebatan dunia, hubbud dunia, maka terhakis, maka akhirnya luntur semangat idealisme dan runtuh tamadun.